berkenaan dengan ASEAN Roundtable, kemahiran untuk zaman digital, bahagian kedua. Seperti yang kita berikan tadi, ada 2 orang narasumber kita dan kita berbesar hati bersama dengan tetamu kita, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Farida Datuk Seri Paduka Haji Talib, merupakan pengarah pengurusan dan ketua pegawai eksekutif Brunei LNG ataupun Brunei Liquefied Natural Gas, dan juga bersama dengan Yang Mulia Puan Haslina Taib, merupakan pengerusi meja bulat ASEAN iaitu Skills for a Digital Age dan ketua pegawai eksekutif Dynamic Technologies. Kita cuba sapa tetamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Kita pada pagi ini menyentuh sedikit sebanyak Puan mengenai kemahiran ataupun ASEAN Roundtable, kemahiran untuk zaman digital. Jadi terlebih dahulu kita bersama dengan Puan Haslina binti Taib untuk mengkongsikan sedikit sebanyak mengenai mengapakah Roundtable mengenai kemahiran dalam zaman digital ini penting, Puan. Silakan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Terlebih dahulu diucapkan terima kasih kepada Puan Hajah Faridah Datuk Seri Paduka Haji Talib dan Brunei LNG atas sokongan mereka semasa Brunei ASEAN Chairmanship sebagai salah satu dari 2 penaja utama. During the pandemic COVID-19 ini telah menengahkan isu-isu dan cabaran mengenai masa depan pekerjaan dan juga mengubah cara kita ini bekerja oleh sebab transformasi digital dan perubahan inovasi. Perubahan yang berlaku pada masa ini mengancam gaya hidup dan jaminan pekerjaan orang ramai kalau kita ini tidak turut mengikut pengubahan landscape digital ini. Pada awalnya membuat program ini, we just ask ourselves macam mana kan kita ni mengisikan segala konten dalam mencampaikan kemahiran tenaga kerja dalam dunia digital ini. So we ask questions such as apa yang boleh dibuat secara automatik, apa yang dapat dilakukan secara inovatif dengan teknologi terkini, apa yang kita perlukan untuk terus tengkas dan terus berdaya saing di dunia yang cepat berubahan ini. So what we realize is that sebagai warga ASEAN, kami mempunyai keupayaan untuk sama-sama berkembang, berkongsi kemahiran dan bekerja sebagai framework dan berusaha sama untuk berjaya. So the framework across ASEAN is really important dalam dunia digital ini. So usaha kolaborasi dan kerjasama menjadi lebih penting untuk ekonomi ASEAN. Dengan ini ASEAN Roundtable yang akan diadakan ini adalah untuk memahami kemahiran yang diperlukan untuk menempuh era digital. So 2 session altogether. Yang session pertama membincangkan mengenai masa depan pekerjaan yang di mana ketanian ini akan melihat bagaimana industri perniagaan dan pekerjaan berubah disebabkan transformasi digital dan innovation. So panel ini diserai oleh beberapa ahli yang mana di antaranya Elizabeth Santana Kumar dari Brunei LNG Transformation, thank you. Dan juga Ruma Balas Subramaniam dari Google Cloud. So Google Cloud ini sentiasa ada menyediakan platform yang fleksibel untuk para pelajar, especially us now di Brunei ini. Some of them are actually using Google Cloud. So manakala sesi kedua membincangkan mengenai untuk kemahiran untuk era digital. Sesi ini membincangkan bagaimana kita ni untuk mengenal pastikan kemahiran yang diperlukan dan bagaimana kita dapat mengembangkan kemahiran ini. So it's just to ensure that this panel menarik dan antaranya adalah Susan Coogan dari Vice President Shell yang mengadakan beberapa inisiatif dari segi kemahiran digital dan peringkatan kegiatan digital juga. So just an insight from some of our major GLC with their counterpart from Anggara ASEAN. So it will be hopefully very interesting discussions, not just for Brunei but also ASEAN itself. Okay.
Ya, Alhamdulillah. Jadi kita cuba beralih kepada Yang Mulia Puan Hajah Farida ya, merupakan pengarah pengurusan dan ketua pegawai eksekutif Brunei LNG. Jadi Puan, mengapakah sebetulnya ni syarikat Brunei LNG menjadi penaja utama bagi acara-acara majlis penasihat perniagaan ASEAN ataupun ASEAN BAC semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun ini, tahun 2021 ini Puan? Silakan. Masih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas peluang ini untuk mewakili syarikat Brunei LNG dan ASEAN BAC sebagai penaja utama acara roundtable yang akan diadakan pada hari Rabu ini. Alhamdulillah juga atas pengenalan kita juga tadi itu. Sebagai salah satu penaja utama kepada ekonomi dan juga bagi perjalanan peralihan tenaga bagi negara Brunei Darussalam, syarikat Brunei LNG melihat ini sebagai peluang untuk terbaik untuk menyokong negara Brunei Darussalam dalam pengerusian ASEAN 2021. Tema ASEAN BAC Brunei iaitu Building Our Sustainable Energy and Digital Future selaras dengan usaha-usaha yang sedang diterokai oleh Brunei LNG seperti digitalisasi maklumat dan perjalanan kami menuju masa depan yang berdaya tahan. Bagi kami di Brunei LNG, platform ini menampilkan komitmen kami untuk menjadi rakan tenaga yang berdaya tahan dan bertanggungjawab bersama negara Brunei Darussalam dalam perjalanan global untuk melangkah ke arah peralihan tenaga. Brunei LNG juga bangga kerana dapat menyokong komitmen kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia terhadap menjadi sebuah negara rendah karbon dan iklim yang resilient melalui dasar perubahan iklim kebangsaan negara Brunei Darussalam atau dikenali sebagai BNCCP. Kami mengubah cara perniagaan kami beroperasi dengan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, menjadikan logik kami lebih cekap tenaga dan mengintegrasikan kedayatahanan dengan strategi perniagaan kami. Beberapa contoh yang boleh saya kongsikan adalah satu, kami berhasrat untuk mengalihkan 10% daripada sumber penajaan tenaga kami dari gas bahan bakar kepada tenaga yang boleh diperbaharui pada tahun 2025, iaitu sebahagian daripada inisiatif kami untuk menjadi peniaga yang lebih mampan. Yang kedua, kami juga berhasrat untuk mengurangkan intensiti gas rumah hijau sebanyak 12.8% secara keseluruhan antara tahun 2021 dan 2025. Pada masa ini, kami telah mencapai pengurangan intensiti greenhouse gas ini sebanyak 5% setahun di antara tahun 2018 dan 2020 dengan rancangan untuk mengurangkannya lagi selanjutnya. Di ruang digitalisasi, pelaburan Brunei LNG dalam digitalisasi adalah untuk mempermudahkan proses-proses di dalam rantaian nilai dan kami bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin industri. Dalam perjalanan digitalisasi Brunei LNG, kami terus maju untuk menghasilkan gambar digital bagi aset-aset kami yang sedia ada. Dengan ini, tersedianya versi tempat kerja interaktif yang membolehkan pembelajaran, penyelenggaraan dan tindak balas bagi kecemasan. Kami juga melabur alat-alat yang membolehkan pelaksanaan aktiviti-aktiviti teknikal yang selari secara dalam talian dengan jurutera-jurutera dan pakar-pakar yang berlokasi di mana saja di dunia. Dan ini memberi peluang bagi mereka untuk ikut serta dalam operasi pembaikan melalui pemantauan video. Ini adalah beberapa sebab Brunei LNG mengambil nilai dalam menyokong platform-platform seperti ini. Ianya bukan saja membantu kami berkembang sebagai sebuah perniagaan, ianya juga menegaskan komitmen kami dalam membantu untuk mencapai matlamat wawasan 2035 ke arah merealisasikan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan dan sebuah negara yang pintar melalui transformasi digital. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita beralih pula kepada Puan Haslina. Kalau tadi kita ada bercerita mengenai dengan kepentingan ya kemahiran dalam zaman digital ini. Jadi apa sebetulnya perubahan besar yang dapat kita harapkan di ASEAN kerana transformasi digital ini, Puan Haslina? Silakan. Yang paling penting lah yang transformasi ini
cara maya sempadan tidak lagi menjadi batas untuk petani beroperasi. Kita ni kan mampu beroperasi dari mana-mana saja kita ni berada menggunakan kaedah digital lah. So look at me now, I'm working from home, looking at my garden, for example. Dan I could be in India, I could be servicing India, I could be servicing Indonesia, or I could be servicing the Amerika Syarikat. So adanya some companies, some institusi ada yang jual memakai templates, tools, framework, methodology, semuanya memudahkan penyeragam dan peraturan untuk kerja secara kolaboratif. So we can share the platform, we can share the tools, for example, for consistency. So dengan adanya juga meningkatkan kemahiran digital ni orang. So when we first got hit our COVID first time round, and this is our second wave. Mula-mula macam, still we're doing it really roughly, but getting all the signal, making sure that there are different skills that we need to bridge just for digital itself. Apatah lagi segala macam kalau dari segala engineer, doctors and things like that. So we're trying to actually make sure that we talk about what are the new skill sets ni orang itu. So how do we bridge it other than technology skill set, industry skill set, juga soft skill set aku juga. Thank you. Baik, bersama pula dengan Puan Farida. Sebagai peneraju industri ataupun dari perspektif industri, mengapa kemahiran bagi era digital itu penting? Dan Puan, bagaimana kita ni dapat mempersediakan diri kita dengan lebih baik bagi perubahan kemahiran ini? Ya, kemahiran digital bukanlah perkara baru. Ianya adalah sesuatu yang amat penting. Kemahiran digital juga boleh dikenali sebagai istilah innovative ways of working. Tahukah Auda bahawa kira-kira 60% daripada semua pekerjaan mempunyai sekurang-kurangnya 30% tugas dan aktiviti kerja yang dapat dilakukan secara automatik. Walau bagaimanapun, jika diperhatikan alat-alat dan teknologi seperti otomasi tidak mungkin dilakukan tanpa manusia. Individu yang berkebolehan terus menyesuaikan diri, memperolehi kemahiran baru melalui latihan dan mendapatkan pertauliahan yang diperlukan oleh industri. Kemahiran digital tanpa kemahiran analitik, kemahiran kreatif, kemahiran kemanusiaan tidak akan mempersiapkan generasi sama ada muda ataupun yang berumur untuk berinteraksi dengan mesin-mesin. Kami memerlukan seimbangan semua kemahiran. Itulah cara terbaik untuk membuat persediaan untuk perubahan yang berterusan di persekitaran kita ni, menggabungkan teknologi digital, orang dan juga strategi perniagaan. Kita perlu menyedari bahawa kemahiran digital tidak lagi berpusat hanya pada teknologi maklumat iaitu IT atau mereka yang menjaganya dalam sebuah organisasi. Sebaliknya, ia telah menjadi salah satu kemahiran yang ada pada mana jua organisasi yang bercita-cita untuk berkemahiran digital. Jadi jika kita melihat data di dalam industri tenaga dan mengapa ia sangat penting, jumlah data yang dihasilkan setiap hari meningkat secara eksponensial dari megabyte hingga terabyte. Data terdapat dalam pelbagai bentuk dan berasal dari semua segi bahagian sebuah organisasi. Jadi usaha untuk memanfaatkan secara efektif apa yang disebut big data ini dapat membuka jalan bagi sebuah organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Tindakan untuk memanfaatkan dan menjana pandangan jauh dari big data ini disebut data science. Dan ini saya percaya akan menjadi salah satu kemahiran digital yang paling penting untuk dimiliki dalam industri tenaga. Data science adalah satu kemahiran yang baik dan akan bertahan hingga ke zaman digital di mana data akan terus berada dan kembang dan menjadi komponen penting untuk membuat banyak keputusan di masa depan. Walau bagaimanapun, kemahiran digital juga harus dapat melangkaui pembelajaran kemahiran digital atau kemampuan untuk menggunakan teknologi digital semasa. Ia juga harus dapat berfungsi secara kritikal dan berkesan dalam persekitaran digital yang dipertingkatkan.
Ini termasuk kemahiran seperti flexibility, penyesuaian diri dan menjadi pelatih sepanjang hayat yang sangat penting dalam mengekalkan kemahiran literasi digital yang relevan dari masa ke semasa. Teknologi berubah dengan kadar yang cepat. Jadi kemahiran itu dan keupayaan digital akan terus bertambah penting dan cara terbaik yang dapat kita ni mempersiapkan diri untuk perubahan kemahiran ini adalah menjadi fleksibel dan terbuka untuk peningkatan dan penyelesaian diri di ruang ini. Ya. Jadi Puan, apakah mungkin beberapa peluang utama bagi Brunei LNG dan Brunei Darussalam dalam transformasi digital ini, Puan? Alhamdulillah, apabila kita bercakap mengenai transformasi digital, kita ni selalu membincangkannya sebagai perjalanan dan bukan sebagai tujuan. Ini adalah kerana transformasi digital adalah sasaran bergerak yang terus berkembang dan memerlukan penilaian dan pengemaskinian yang mantap agar tetap dapat dilaksanakan sebagai strategi. Semasa melihat ke arah transformasi digital, ada juga perlu melihat orang yang sudah lalui bersama dalam perjalanan ini. Adakah mereka bersedia untuk menggunakan digitalisasi? Sekiranya tidak, adakah kita bersedia sebagai sebuah organisasi atau sebagai satu bangsa untuk mengembangkan kemahiran digital dan literasi bagi masyarakat? Dalam industri tenaga, digital adalah salah satu trend terbesar yang membentuk semua industri pada masa ini. Ketersediaan teknologi, data dan keupayaan berkembang pada kadar eksponensial. Jadi teknologi menjadi lebih pantas dan lebih murah sejak 10 tahun kebelakangan. 10 tahun yang lalu, harga bandwidth adalah 40 kali lebih mahal daripada sekarang. Harga setiap megabyte bagi infrastruktur cloud adalah 20 kali lebih mahal dan harga kuasa pemprosesan adalah 50 kali lebih mahal. Jadi teknologi bukan sahaja meningkatkan kehidupan manusia tetapi juga menjadikan pekerjaan lebih mudah dan efisien di banyak sektor. Terdapat banyak peluang yang muncul sebagai bahagian daripada perjalanan transformasi digital bagi Brunei LNG, terutama sekali semasa COVID-19. Puan Haslina tadi ada mention tadi kan, dan cara kerja yang baru. Dan ini telah mendorong kami sebagai sebuah organisasi untuk berfikir secara outside the box. Ini juga telah mendorong kami untuk menggunakan teknologi artificial intelligence iaitu AI untuk meningkatkan ramalan kebolehpercayaan dan penyelenggaraan kami. Membuat kami berfikir bagaimana cara untuk mengaktifkan operasi jarak jauh sambil meningkatkan produktiviti. Kami adalah loji yang berusia 52 tahun. Kami selalu memakai cara yang sangat klasik untuk menjadi hands-on. Dan saya akan berada di sana secara fizikal untuk menghidupkan injap ataupun memperbaiki kebocoran. Tetapi sekarang, walaupun merupakan cabaran, ianya memberi peluang juga untuk bertanya bagaimana saya boleh melakukan ini dari jarak jauh. Digitalisasi adalah mengenai data dan orang. Jadi bagi kami di Brunei LNG, peluang utama yang di perjalanan ini adalah untuk melabur secara aktif dalam membina kemampuan digital dalam organisasi kami. Meningkatkan kemampuan warga tempatan kita ni untuk menjadi digitally savvy. Dan celik digital mewujudkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang bersedia untuk masa depan pekerjaan. Ini semuanya sejajar dengan matlamat wawasan 2035 untuk menjadi bangsa yang pintar yang didorong oleh kerajaan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital. Baik, alhamdulillah itu antara pengurusan bersama dengan Puan Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib. Dan untuk selanjutnya, soalan terakhir bersama dengan Puan Haslina binti Taib. Mungkin dapat mengkongsikan Puan, bagaimana penonton yang berkeinginan ataupun mahu untuk menyertai acara ini, Puan? Hari Sabtu itu 29 hari bulan September, kami boleh menyertai dalam melayari laman web kami asianbackbrunei.com.vn ataupun link di bio Instagram ASEAN Biz
So I was just, listening to Puan Hajah Farida today. So I wanted to add a little bit more about the program that Dynamic started, dicipta dengan kerjasama UBD, iaitu namanya program Head Start. So just ingat juga, macam BLNG is actually one of the greatest GLC in Brunei, and I'm very proud that a fellow lady, a fellow Bruneian, is actually heading it. And I believe that she's very innovative. But one of the things that reflect apa yang bincangkan tadi, so this Head Start program ini untuk bertujuan menyediakan siswazah mendapatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri IT untuk mengurangkan jurang kemahiran itu dari when we are graduating to when we actually going to work. So kalau kita ni graduate itu kan expectation itu harusnya orang berlari, membuat kerja. So most of the time apa yang dipelajari itu, because the innovation, because technology is very fast, one, we either expect you to hit the ground running, orang harus orang dapat berlari, jangan lagi berjalan lambat. And also, ensuring that whatever it is, because of the moving in technology, by the time you graduate, 3 years of the program being constructed, macam orang dia lagi relevan pasal dunia kuat bergerak itu. So Head Start ni the first we did it. We learn it from Shell, we learn it from Brunei LNG, but the model is actually the same. Seperti Dyson, Cisco, BP, Nestle, is to actually have menyorang kalau dorang kan bekerja tu graduate tu dorang terpaksa mengambil segala experience 2 hari dalam masa 5 hari itu 6 hari kah kalau you have extra classes on Saturday, supaya 2 hari itu dorang terus bekerja, merasa apa yang dorang pelajari di universiti itu harus diaplikasikan di dalam dunia kerja itu. So that was the collaboration between industry dan akademia. It's not something different, but we actually with UBD and many other institusi yang masa akan depan supaya dapat lagi orang diranggangkan. So that's the ASEAN legacy project orang yang kami kan memprojekkan. But majority of it is actually based on what we do in Brunei sudah seperti di Shell dan juga di LNG. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Jadi mungkin dari Puan Hajah Faridah berkenaan dengan mungkin ada penonton yang mungkin dapat menyertai, bagaimana? Mungkin dalam masa 2 minit. Kalau Ya, silakan Puan. Ya, silakan Puan. minta maaf tadi soalnya tu kurang pasti. Ya, berkenaan dengan penonton kita ni mungkin yang dapat menyertai, bagaimana Puan? Mungkin dalam masa 2 minit. Oh ya, tadi seperti yang saya beritahu awal-awal tadi itu kan, kemahiran itu mesti dituruti dengan kemahiran analitik, seperti Puan Al-Aslina baru mengungsikan tadi itu, kemahiran kreatif, kemahiran kemanusiaan. Jadi mempersiapkan semua generasi, bukan saja orang yang muda, semua juga yang berumur, supaya mereka biasa dengan berinteraksi dengan mesin-mesin. Sebab mesin-mesin itu sentiasa improving atau berkembang. Jadi kami pun mesti sentiasa menambahkan kemahiran kreatif atau kemahiran analitik dan juga kemanusiaan itulah, memahami cara manusia berinteraksi sama mesin. Jadi semuanya mesti seimbangan supaya semua kami memerlukan keseimbangan semua kemahiran ini. Itu yang paling terbaik lah, cara terbaik untuk bersedia untuk bersedia untuk menggabungkan teknologi digital ini. Baik, Alhamdulillah itu antara pengurusan bersama AUDA, ASEAN Roundtable, kemahiran untuk zaman digital, dan ianya bahagian yang kedua. Telah pun kita bawakan bersama AUDA narasumber kita iaitu Yang Mulia Puan Hajah Faridah binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Pengarah Pengurusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Brunei Liquefied Natural Gases ataupun LNG, dan juga bersama kita iaitu Yang Mulia Puan Haslina binti Taib, Pengurusi ASEAN Roundtable, kemahiran untuk zaman digital.
Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita ni kerana berkesudian untuk mengongsi sama wawancara kita secara virtual ini. Kita ucapkan terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.